Okey. Tahun ni saya dedahkan bahawa sejumlah 300 juta telah masuk dalam akaun bersatu. 300 juta telah masuk ke dalam akaun bersatu, di mana mereka membelanjakan pada kadar 2020-2021 saja lebih kurang 70 juta ringgit untuk iklan. Untuk iklan sahaja mereka berbelanja lebih kurang 30 juta ringgit. 30 juta ringgit kata saya untuk iklan. Itu partinya, tuan-tuan. Sebagai kerajaan, Perikatan Nasional telah berbelanja berapa banyak untuk iklan? Okey, saya baca. 700 juta belanja iklan publicity 2 pentadbiran yang lalu. Kementerian Keuangan mengesahkan jumlah perbelanjaan Kerajaan Persekutuan semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk iklan, promosi dan publicity dalam menghebahkan agenda kerajaan mencecah 700 juta ringgit. Jumlah tersebut bagi tempoh 3 tahun, iaitu 2020 sehingga 2022, semasa 2 pentadbiran yang lalu. Perbelanjaan itu digunakan untuk mewar-warkan pencapaian dan usaha kerajaan melalui platform media massa, termasuk papan iklan, media cetak, media elektronik. Sementara itu, yang ini menarik, tuan-tuan. Tiada kontrak komunikasi baru dianugerahkan bagi tahun semasa 2023 untuk pentadbiran kerajaan madani kerana terdapat lebihan nilai kontrak komunikasi yang dimeterai semasa pentadbiran lalu tidak dibelanjakan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, perbelanjaan kerajaan madani telah menggunakan hanya sebahagian lebihan kontrak komunikasi, iaitu bernilai 56.9 juta ringgit. 2 hari lepas saya borak dengan YB Fahmi, Menteri Komunikasi. So cerita pasal benda ni, dia cerita kat saya. Dia cerita kat saya bahawa PN belanja 700 juta 3 tahun is. Okey, yang bestnya dia kata, ni dia cerita kat saya. Yang bestnya tahun ini, kalau tuan-tuan perasan billboard madani tu yang dekat highway, yang tu semua free, tuan-tuan. Bukan free. Arti kata yang tu semua tak ada dalam bajet. Tak ada dalam bajet 2023. Yang tu daripada mana? Yang bajet 700 juta tadi tu ada lebih 56 juta. Ada belen tu lah yang kerajaan ini pakai untuk gunakan billboard. Salah satunya billboard madani, dia banyak lah. Tetapi itulah jumlah yang digunakan. Meaning kerajaan tak buka bajet baru pun, dia gunakan bajet yang lama untuk tujuan pengiklanan ini. Tetapi 700 juta tersebut ada masalah. Ada masalah, bukan jumlah semuanya, tetapi sebahagiannya ada permasalahan. Baik, kita baca. Salah guna dana, polis terima laporan dakwaan salah guna dana 700 juta 2 kerajaan terdahulu. Polis menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 700 juta oleh 2 kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan dalam tempoh 2020 sehingga 2022. Ketua Polis Superintendent Bangsa Maju Ashari Abdul Samad ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan itu hari ini. Kita akan membuat siasatan termasuk menghubungi pihak Kementerian Keuangan untuk mendapat penjelasan. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Datuk Oman Adam berkata pegawainya membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Tapak kira-kira 2 petang tadi. Kami mahu pihak polis menyiasat perkara ini diikuti siasatan oleh SPRM, katanya. Media sebelum ini melaporkan Kerajaan Persekutuan membelanjakan 700 juta untuk kerja iklan, promosi dan juga publicity. So sejumlah 700 juta tersebut, satu jumlah yang amat banyak dibelanjakan dalam tempoh tersebut, tempoh 3 tahun tu. Kalau kita tengok lebih kurang 200 juta setahun on average lah. Still ada balance dan kerajaan ini tak perlu untuk buat bajet baru. Kerana apa? Dia tahu. Itu saya kata tadi, tak solap, tuan-tuan. 200 juta setahun 2023 ada balance 50 lebih juta. Kerajaan madani pakai balance tu 50 juta je. Mana pergi yang balance-balance yang lain tu? Ini satu skandal baru nanti mungkin akan terbongkar daripada isu ini. Sama-sama kita tunggu skandal baru tersebut. Baik.
Cikgu Bat. Buat ini semalam 2 hari lepas, Cikgu Bat keluar kenyataan. Dia kata, saya tunggu surat daripada Nick Nazmi, surat saman. Saya tak dapat pun surat saman. Saya nak tanya Cikgu Bat, surat saman daripada lawyer saya dah dapat belum? Bukan lawyer saya, daripada lawyer ni lah, lawyer Agus dengan lawyer Agus kot. Dah dapat belum? Takut-takut tak dapat lagi lah. Kau dapat bagus lah kan? Sebab bila dia hantar dahulu, keluarga Cikgu Bat tak nak terima surat saman tersebut. Bukan surat saman Nick Nazmi ni, sebelum ni. Kau tak dapat lagi, tanya je. So baru-baru ini Nick Nazmi kata dia akan saman. Malah 2 hari lepas Nick Nazmi mengatakan bahawa surat tersebut sudah dihantar. Surat saman lah maksudnya, sudah dihantar. Baik, kita baca. Nick Nazmi hantar surat tuntutan kepada Cikgu Bat. Ya, right. Nick Nazmi kiri menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan kes rasuah rancangan Tempatan Banjir bernilai lebih 16 bilion yang didedahkan oleh Badrul Hisham atau Cikgu Bat. Menteri Sumber Asli Nick Nazmi telah menyerahkan surat tuntutan kepada AJK Pribumi Bersatu Badrul Hisham Syahari pada Khamis. Dalam surat berkenaan, Nick Nazmi menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan kes rasuah rancangan Tempatan Banjir bernilai 16 bilion. Berat tuduhan palsu ini dan memerlukan tindakan undang-undang. Kami kekal menegakkan kebenaran. Nah, Cikgu Bat kata bahawa dia tidak menerima pun lagi surat itu. Jadi dia telah ke pejabat Nick Nazmi untuk bertanyakan mana surat saman itu. Tanpa peguam, Cikgu Bat sedia lawan Nick Nazmi di mahkamah. Okey. Pemimpin bersatu Cikgu Bat sedia berdepan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nick Nazmi di mahkamah meskipun tidak diwakili peguam berhubung kenyataan berunsur fitnah mengenai projek Tempatan Banjir. AJK Penerangan Bersatu dikenali sebagai Cikgu Bat mencabar Nick Nazmi melawannya di mahkamah supaya rakyat tahu isu itu dan tidak agak-agak memanggil pihak terlibat bagi menyoal mereka berhubung RTB. Bukan sebab saya kaya, tapi kalau saya tak ada peguam, saya pergi sendirilah ke mahkamah dan saya nak bawa semua dokumen, nak sapina semua orang yang tanda tangan perjanjian tepi itu dan saya nak soal satu-satu. Tapi janganlah peguam Nick Nazmi nak bantah kata tak relevan pula, katanya. Beliau ke kementerian itu mengambil surat tuntutan daripada Nick Nazmi bagi menarik balik serta-merta dan memohon maaf secara terbuka di atas kenyataan fitnah. Tetapi Cikgu Bat mendakwa tidak menerima surat itu. Sejurus menteri berkenaan memaklumkan sudah menyerahkannya semalam. Beberapa minit selepas ke pejabat kementerian, Cikgu Bat keluar dan memaklumkan surat tuntutan itu dihantar kepadanya melalui pos berdaftar hari ini. Nick Nazmi memaklumkan sudah hantar hari ini melalui pos berdaftar. Oh, baru nak hantarlah. Kau sembang kari Nick Nazmi. A cakap A lah, B cakap B lah, kata beliau. Baik. Pertama sekali, Cikgu Bat, prosedur untuk saman ini saja saya tahu dia buat stand. Saya tahu dia buat stand. Prosedur untuk saman ini adalah peguam yang akan hantar surat tersebut kepada anda melalui notis. Notisnya ada 2, secara fizikal, kemudian secara surat berdaftar. So bila dia kata baru hari ini hantarlah, secara surat berdaftar itu memang betul pada hari itu. Tetapi biasanya kalau secara praktis, surat by hand dia sudah hantar sebelum itu. Kenapa kena berdaftar? Supaya boleh ditunjukkan ke mahkamah bahawa surat itu sudah pun dihantar. Okey? Surat itu sudah dia, secara berdaftarnya sudah dihantar ke alamat yang dimaksudkan. Kenapa? Kalau Cikgu Bat gagal menjawab pertuduhan itu dalam tempoh yang ditetapkan, maka mahkamah boleh membuat keputusan ex parte secara satu pihak di dalam mahkamah penentuan kepada kes tersebut. Okey? Itu kaedahnya. Tetapi kalau dia menjawab, maka perkara itu boleh dipanjangkan ke mahkamah. Okey. Cuma timbul isu, dia confident bukan sebab dia ada bukti. Tengok tadi dia kata dia tak nak bawa peguam. Sebab apa? Sebab tak ada peguam berani nak membela dia, tuan-tuan. Tak ada peguam yang berani nak jadi peguam bela dia. Bunuh diri. Kenapa saya kata bunuh diri, tuan-tuan? Dia macam ni. Bila dia dakwa terdapat perjanjian tepi sebelum dapat SST, surat setuju terima, projek itu belum dapat lagi. Tetapi 2 company
individu dan company sudah menandatangani surat perjanjian dipanggil consultancy agreement. Dia kata, tengok, ini adalah satu bukti Nik Nazmi rasuah kerana perjanjian itu sudah tanda tangan sebelum dapat SST. But perjanjian ini di kalangan partis memang mereka akan sign. Mereka masuk tender, dia cari dulu konsultan. Kenapa? Nak lock harga. Kenapa nak lock harga, Cikgu Bat? Konsultan tu bukan buat satu kerja. Dia ada banyak kerja lain dia nak buat. Dia tak nak nanti dapat tender, dia tak boleh pada konsultan tu, dia terpaksa cari konsultan lain sebab dia terdesak harganya lebih tinggi, luar daripada bajet. Sebab itu mereka tanda tangan awal. Subjek tu apa? Subjek tu dapat SST. Kalau dapat SST, proceed agreement. Tak dapat SST, batal agreement. Itu saja. Adakah itu satu kesalahan? Adakah itu satu kesalahan? Saya tanya, tuan-tuan. Adakah dua company yang tanda tangan satu kesalahan? Yang Cikgu Bat kena buktikan nanti bahawa syarikat tersebut, either yang dapat SST atau konsultan, telah berjanji memberikan satu jumlah dana kepada Nik Nazmi dengan sekiranya dia meluluskan projek itu. Yang tu rasuah. Yang tu dia boleh menang. Kalau tidak, dia tak boleh menang. Kalau tidak, maka dia tak boleh menang. Sebab itu saya kata, Cikgu Bat kata, saya tak takut, saya boleh lawan, tak payah ada peguam. Tuan-tuan, kenapa tak payah ada peguam? Tuan-tuan pernah terfikir tak? Sebab tak ada peguam, bodoh sangat nak berani mewakili dia. Kecuali memang peguam tu nak ambil duit dia lah. Nasihat aku pada peguam tu, kalau kau betul nak mewakili dia, kau ambil duit dulu tau. Kau jangan Cikgu Bat ni, dia boleh tahan. Kau minta upfront siap-siap. Bukan pro bono. Sebab kalau dia ambil pro bono, nak jadi pro bodo. Bukan pro bono, tuan-tuan. Pro bodo. Faham tak? Lawyer pun tak berani nak mewakili dia. Sebab apa? Punyalah kes ni terlalu straightforward. Toast. Dia nak cipta persepsi, tuan-tuan. Saya dah pergi, dah jumpa. Saya dah tahu dah. Sebenarnya kalau ikut projek tu pun belum dia award lagi. Tak ada award lagi. Tak ada. There is no award to the project yet. Dan tiba-tiba dia kata 16 bilion, 17 bilion, 15 bilion. Why? Kenapa? Apa isu dia sebenarnya? Yang tu nanti tengoklah di mahkamah mereka berbincang.